Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Asia. Kita kembali lagi dalam Borak Teh Siping. Jadi hari ini kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi kita tak dapat nak keluar, kita masih lagi bertemu bual secara maya. Jadi Gas, apa yang Gas nak borakkan hari ini? Okey, hari ini memang sangat istimewa. Kita di Borak Teh Siping, Zel dan Nurul sangat bertuah kerana Gas untuk episod kali ini akan menemu bual seorang penyanyi terkenal Malaysia, Faizal Tahir. Sebab kita tahu kan Faizal Tahir ada membuat satu lagu yang saya kira sangat viral baru-baru ni, lagu Empat Dara. Dan dalam tempoh saja lagu Empat Dara yang dicipta oleh Faizal Tahir ni yang bersama gandingan dengan Zizi Kirana dan Eddie Mazli ini telah trending nombor 1 dekat YouTube dalam tempoh 24 jam aja. Macam mana lagu tu Gas? Boleh kata sikit? Empat Gas tanya sikit. Tiba. Pastilah. Jadi stay tune dalam Borak Teh Siping. Kalau Nurul pula borak pasal apa kali ini? Okey, Nurul nak borak seorang anak Sarawak yang fasih dan pakar dalam bidang videografer. Namun sebenarnya Gas dan Mazela mendepani cabaran menjadi seorang juru foto dan juru video ni bukan kerja yang mudah. Lagi-lagi kita sekarang ni menghadapi pandemik COVID-19. Jadi Mazela, apa Mazela nak borakkan hari ini? Okey Gas, Nurul dan para penonton, untuk episod kali ini Zed akan berkongsi dengan para penonton topik mengenai Ratu Cantik. Selalu orang tahu pertandingan Miss Universe ni ada Miss World, Miss Earth dan sebagainya. Tapi pertandingan Ratu Cantik untuk wanita yang kecil molek atau digelar petit semakin dikenali di dunia dan di Sarawak khususnya. Jadi Ratu Cantik yang Zel akan temu bual nanti juga akan mewakili Malaysia dalam Miss Supranational 2021. Nak tahu siapa? Kita nantikan. Sesuai lah Marzela nak temu bual seorang Ratu Cantik kerana dirinya juga seorang yang cantik. Betul tak Gas? Amboi, Nurul pun cantik. Macam mana petit macam ni tak? Petit Petit. I think petit ke petai? Petit. Petit tu apa Marzela? Kira macam pertandingan untuk orang yang bertubuh kecil molek, tak mempunyai cukup ketinggian nak join cili pertandingan padi Ratu lah. Cantik yang betul. So guys, tak tahu lebih lanjut topik-topik yang kita akan bincang hari ini, kembali selepas ini. Hai semua, untuk kali ini Zel nak kongsikan tentang bidang Ratu Cantik. Semua pasti tahu nak jadi Ratu Cantik ni mesti tinggi, ada rupa yang menawan, bijak. Pendek kata Ratu Cantik mesti lengkap pakejnya. Tapi ketinggian bukanlah pengukur untuk menyertai Ratu Cantik lagi kerana untuk golongan yang kecil molek atau kita panggil petit juga diiktiraf untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik. Di Sarawak sebagai contoh, kita ada Miss Petit Sarawak dan bersama kita hari ini iaitu Cik Arshila Abdullah. Hai Cik Arshila. Hai. Hai, cantiknya. Sihat? Dekat rumah je. Asyik. Okey, Cik Arshila ni merupakan pemenang kepada Miss Petit Sarawak 2019 dan merupakan pemenang juga kepada Miss Petit Universe International Sarawak 2020. Ya. Hai. Hai. Okay, kita nak tahulah ketinggian Arshila ni. Berapa ketinggian minimum atau ketinggian maksimum untuk menyertai Miss Petit ni? Okey, sebenarnya tinggi saya taklah tinggi sangat tapi taklah rendah sangat asalkan dia menepati syarat. Sebenarnya ketinggian saya adalah 165, so syaratnya adalah sepatutnya dalam 167 ke bawah. Oh, I see. Okay, macam mana Cik Arshila ni boleh terdetik hati nak terlibat dalam bidang terlibat dalam bidang Ratu Cantik? Okey, so sebelum ni saya banyaklah menyertai banyak pertandingan Ratu Cantik dekat kampung yang biasa-biasa je, yang kecil-kecil. Jadi macam terfikirlah rasa nak pergi jauh, macam nak join yang lebih besar lagi dekat tempat luar ataupun
mungkin ingin, sebenarnya sebelum ni saya nak jadi penyanyi, konon lah nak jadi penyanyi. Tak terdetik okay, nanti kita pun. nak suruh dia nyanyi sikit. Ya, Nanti kita nak suruh Cik Ashela, Cik Ratu Cantik kita ni, belanja kita lagu. Tiba. Okay. Okay, sebelum ni saya ada join Miss Unity Sarawak dekat Kuching juga. Jadi tu first time saya join pageant yang agak besar for me sebab tempat tu dia agak besar yang diadakan dekat Riverside, Majestic. So masa tu saya cuma dapat best talent je, saya nyanyi. Tapi saya unplaced lah. Unplaced. But then, Itu bukan pengalaman pertama Cik Ashela menyertai pertandingan Ratu Cantik yang besar. Dan selepas tu Cik Ashela pun telah memenangi Miss Petite Sarawak. Lepas tu kan keesokan tu masa malam pagi lepas saya menang tu kan, so I tengok lah dekat Facebook ada iklan. So I have my friend also, my roommate, dia cakap you nak tak join ni. So I tengok lah iklan Miss Petite Sarawak tengah mencari. Sebenarnya dia bukan Miss je tau, dia ada Mister juga masa tu. I see. So dorongan dia merupakan dari kawan Ashela sendirilah. Lepas tu dia cakap lah kau kalah. Dia cakap macam tu. Apa you cakap ni? Dia cakap alang-alang you kalah kan, you join dah lagi. Dia cakap join dah lagi. So I join lah. I sign up. So dalam a few day lepas tu terus dapat yang saya dapat lepas audition. So dia suruh datang kat CT1 masa tu. Last year 19. I see. Dari So situlah saya. Itu untuk Miss Petite Sarawak kan? And then Miss Petite Universe untuk tahun 2020 pula. Yang tu kita orang ada national director from national level punya. So dia automatic terus pilih I jadi pemenang dia. I see. So macam mana penerimaan ahli keluarga Cik Ashela masa Cik Ashela decide untuk join Miss Ratu-Ratu Cantik ni? Sebab kita tahu orang yang berbangsa Melayu agak susah ya untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik. Macam mana penerimaan keluarga Cik Ashela? So mula-mula sebenarnya saya sign up untuk, secara jujurnya lah dekat Miss Petite, I sign up dulu tapi lepas tu baru bagi tahu. Okay, lepas tu I thought that my grandmother marah, tapi then dia cakap okay lah. Tapi kalau you kalah lagi, dia cakap, so you need to stop dia. Mula-mula dia memang agak tak supportive about this. Dia macam tak payahlah kalau tak menang tu jangan ikut lagi. Dia cakap macam tu. But then I cakap kat dia, kalau I place macam nak at least top 10 or top 5. Dia lepas tu pas saya menang tu baru dia macam okay, you can just proceed what you want to do. Dia cakap macam tu. So memang totally all of my family members semua support lah. I see. Pernah menjangkakan tak menang Miss Petite tu? Macam masuk aku tengok kompetitor ni macam aku boleh menang. Ya, tiba. Mula-mula kan rasalah diri ni tinggi, tiba dapat kata aku menang ni sebab kan tu Petite, tapi adalah kontroversi dekat social media cakap perempuan ni tinggi, macam mana dia boleh join. So I jawab lah at least 167 and below, sebab I kan 165 lagi. Maksudnya boleh lah kan. Jadi I cakap lah dengan dorang. So I sebenarnya Petite juga, so dorang dapat terima. So dari masa tu kan I macam tengok orang lain kan memang banyak cantik, sebab ada yang mix Bidayuh, ada yang dari luar, ada yang bukan dari Kuching sendiri, dari jauh-jauh, dari Sibu ada, dari Miri pun ada. Macam okay, dapat ke tak lah aku menang ni. So I just want to have fun masa tu. I don't have any vision or mission at all. Macam masa je lah, alang-alang dah masuk kan. Sebenarnya ada perasaan nak tarik diri sebab masa tu ada penjualan tiket. Penjualan tiket for Miss Popular ke Darling of the Crowd. So adalah rasa macam down sikit masa tu sebab I memang sangat berusaha keras nak suruh orang please buy my tickets. I want to win this. Saya fikir kalau menang subsidiary Darling of the Cup tu auto menang. So itulah mentality saya masa tu kan. Jadi macam I rasa nak tarik diri sebab berapa orang dia yang beli. I rasa macam
I nak tarik diri lah, but then adalah seorang kawan perempuan saya ni support me. She said that you need to go. Manalah tahu you menang, dia cakap macam tu. Jangan, tak kisahlah tak ada orang datang ke atau apa ke, just teruskan. Macam itulah. Cik Ashela, kita tahu Cik Ashela akan mewakili Malaysia dalam pertandingan Miss Supranational tahun 2021. Mungkin Cik Ashela boleh kongsikan dengan para penonton apa tu Miss Supranational, macam mana audition tu akan dijalankan. Kita tahu sekarang ni kita under PKP, ada COVID. Okey, sebenarnya Miss Supranational International punya, dia diadakan oleh Andrew Singh. I don't know how to pronounce his name. Dia yang anjurkan sebab untuk kepada country yang tiada organisation yang menganjurkan Supranational. So dia ada bagi satu link dekat dia punya page, Suprastar Search nama dia. So you need to enter the link and then dorang yang akan selected and then post about kami lah. So for Miss Supranational Malaysia, sebenarnya belum ada representative yang betul-betul wakil Malaysia to final nanti, sebab sekarang dorang masih cari siapa yang nak join untuk wakil Malaysia, and then akan adalah beberapa challenge macam nanti akan ada Supra model, ada banyak challenge, ada judges masa tu, jadi baru akan dorang akan tahu mana satu winner Malaysia yang akan pergi. Jadi buat masa ni dorang masih selected sebenarnya. Tak semestinya Malaysia, ada juga dari Tanzania, England, banyak lagi. I see. Kita tahu Cik Ashela ni merupakan mental health advocate. Kita boleh tengok melalui Instagram story to share by Ashela. Boleh Cik Ashela kongsikan dengan para penonton apa advokasi yang Cik Ashela perjuangkan tersebut? Adakah ianya melalui pengalaman diri sendiri ataupun Cik Ashela memang berminat untuk berjuang tentang advokasi mengenai mental health? Okey, jadi sebelum saya join pageant, saya memang dah start dah. Tapi page tu saya belum create lagi, but I am on my way to create it sebelum ni. But then sebab dah join pageant, so I have that platform already. So I need to proceed it. So macam mana story to share tu wujud sebab before this I am a depression survivor itself. So I just nak kongsikan kepada semua lah, because I don't think that this is a secret anymore. As a beauty pageant petty, I need to share with you all also. So sebenarnya sebelum ni I am born with no parents since I was 3 years old. Dorang bercerai, so I tak tahu dorang pergi mana. So I telah dijaga oleh my grandfather, and I live also with my younger brother. Sekarang dia umur 18 tahun. Jadi masa tu dari kecil memang Sheila selalu kena bully, macam alah dia tu kan anak luar nikah lah, dekat sekolah orang cakap I'm so skinny, I'm ugly. Macam dulu kan diorang cakap I hitam. Macam itulah cerita dia dulu. So I feel very stressed dari segi kewangan, also like a financial problem. It is hard to like finding some fun untuk belajar, untuk beli barang sekolah dulu lah. Sangat susah nak tengok orang. Kalau orang dulu beli makanan kat kantin kan. Kalau saya dulu beli makanan bawa dari rumah je bekal setiap hari macam tu, bawa makanan yang sama. So setiap hari orang akan tanya, kenapa you makan tu je. So tak ada. Itulah macam you kan tak ada parents, itulah tak ada orang jaga you. But I know that my grandparents do the best. Sebab dorang memang nak I berjaya satu hari nanti, nak I sambung belajar. So then around 2018, my grandfather passed away. Dia meninggal, saya tak tahulah saya rasa disebabkan penyakit, mungkin dia organ dalaman dia lah, ada salah satu organ dalaman dia tidak berfungsi. So dia meninggal sekitar Februari.
And then masa tu lah my depression come back. Actually sebenarnya saya dah join pageant 2019 tu. Sebelum tu saya masih lagi sebelum Miss Unity tu saya masih lagi dalam state yang kurang bagus lah, masih kurang percaya diri, memang selalu berkurang dalam Masih bilik. struggle lah. I don't talk to anyone. Memang masa college pun saya macam masih tak bergaul dengan orang. I never talk to anyone until sebelum orang tahu cerita saya ni kan, memang dorang I feel that my schoolmate tidak mau tengok saya masa tu. Dorang macam tengok saya dari atas bawah macam ni, macam dorang don't want to talk to me. I don't know why. Masa tu memang satu college tak macam tak berapa tu sangat, tapi I know that maybe something happen dekat social media, saya tak tahu. So lama dah saya tak online masa tu, saya memang very 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 stressed. I don't even look at my social media masa tu. Lepas my grandfather pass away, and then I sambung belajar pun sebab nenek ni yang suruh. Mula-mula memang tak nak lah. So sebelum ni kan saya kerja dekat Shell, dak habis SPM macam tu. Lepas tu kan dia cakap lah. Experience yang Cik Ashela lalui. Lepas tu dia cakap lah, you sambung lah belajar, janganlah kerja macam tu je. I cakap lah, kalau tak ada duit macam mana? I cakap dengan dia macam tu. Tak apa, dia cakap, I boleh jaga you. Dia cakap, you sambung ya, asal you belajar betul-betul. So I sambung je belajar dekat MSU, sambung je belajar, so ambil TESOL. So sebenarnya I tak expect pun ambil TESOL. So I tengok SPM I A+ English kan, so mungkin tu kot yang sesuai untuk I kan. So I join je lah, masuk je jadi student TESOL masa tu. Tak sangka pula boleh pergi jauh sampai ke sini, diploma pun boleh habis. So after that I join pageant Miss Petite. I create the platform Story to Share. I post everything like motivational quotes, motivational advice dekat dalam tu to inspire people, and I ask my friend to repost and everything. So agak memuaskan sebab ramai yang speak to me personally. Kalau yang ada masalah kan, dorang selalu pergi text me, DM me through IG, through Facebook, and kalau I ada masalah I akan jawab. Kalau tak pun I akan inform. Like that, maybe we have another session. Sebenarnya dalam diam I have session with my bukan passion lah, kiranya yang kurang dalam state yang sama like me before. So like my friends, like my family member yang jauh-jauh, they come to speak to me because I know that they don't have the platform to raise their voice. So as the depression survivor, I need to help them. Yeah. Sebab saya tahu banyak kes semakin meningkat yang bunuh diri. Betul. Itulah sangat bahaya. Betul. So macam mana Cik Ashela ni boleh overcome depression tu? Cik Ashela dah menyertai ataupun pertandingan Ratu Cantik tu sendiri, so Cik Ashela boleh berkongsi dengan orang ramai platform untuk menyuarakan tentang apa yang Cik Ashela lalui itu. Okay, sebelum ni saya pernah masuk hospital 2019 around June. So I have my medications there. I have doktor dari psychiatry, everything. Dorang bagi ubat. Dorang tak suntik lah. Banyak yang tanya saya yang, did you get injected or what? I said that no, they just give me some medicine apa semua kan. So after that, I follow the prescription. I makan ubat apa yang mereka bagilah, ada masa dia sendiri. So di rumah makan every month until I stop it around this January 2020. I dah stop dah ubat tu. So from there I already overcome my depression sebab ubat tu sebenarnya membantu. Sebab banyak mentality masyarakat sekarang, mereka berkata bahawa ubat sebenarnya buat kita lebih rasa like a crazy thing lah, macam boleh buat kita kurang waras. Tapi sebenarnya ubat sangat membantu. Tapi jangan ambil ubat kalau bukan dari doktor. Tak boleh beli sebarang dekat farmasi or beli ubat tidur sampai overdose, yang tak boleh lah. So how I overcome through patient, sebab ada my manager dan my friends, semuanya bagi support to me.
Macam kalau saya di Mojen Pageant, I always ask them, should I join this? Ataupun kalau I ada interview, like contoh macam live macam ni lah kan, I akan tanya apa yang patut I bagi tahu. So, kadang-kadang I will lari to bushes, something like orang soal, I lain pula jawab. Selalunya before, I macam tu. Lepas tu, passion sebenar by myself. Because if we have that niat, we need to do it. We need to trust in ourselves. Betul. Okey, para penonton mungkin tak tahu ya, Cik Ashela kita ni merupakan President List Award dalam Diploma in Education Test. Boleh tak Cik Ashela kongsikan macam mana Cik Ashela bagikan masa untuk belajar dan join pageant juga? Kalau belajar tu kan, first thing you need to know is mana yang lebih penting. So for me it's like dua-duanya penting. So I ask my manager. Masa tu macam sebab Zel sini pernah belajar kan, so Zel pun pernah juga terlibat dalam few activities, so macam agak struggle juga. Tapi Cik Ashela ni kan President List Award, so macam it's like a very impressive thing lah. Sebenarnya my pageant never kacau my studies, because selalunya kalau ada event, it always do at weekend. Contohlah kan, bagaimana saya bagi masa, saya akan belajar masa malam saja. Bukanlah nak hasut orang pagi, jangan belajar, tak lah. For me, it's like, for my tip is, bila otak dapat bergerak, masa tu lah belajar. Contoh kalau siang hari kan selalunya kita akan sleepy, we memang sangat lazy, nak jalan lah, nak lepak lah dengan kawan. So bila masa tu lah saya akan like, I will prepare my Q&A session dengan my manager, belajar, catwalk and everything. Malam, I will off my phone. I takkan reply pun apa-apa yang berkaitan dengan pageant. Kalau kawan tanya, bila you turun catwalk, bila you ni, I will answer semua tu bila dah habis I belajar. Sebab selalunya waktu malam memang tak ada. Selalunya malam memang kurang busy. So event selalu diadakan waktu petang, around like 5 until 7 PM. So but for me it's like there is no excuses for you to achieve your dream. Betul. Kalau ada kemauan di situ ada jalannya. Yeah, ada highway. Okey, masa sangat mencemburi kita ya. Kita dengar Cik Ashela ni seorang yang pandai bernyanyi. Apa kata Cik Ashela belanja kita sedikit lagu yang Cik Ashela paling suka lah, favourite. Bagi khas untuk penonton Borak Tesipek. Okey, apa lagu tu? Kalau lagu English boleh kan? Boleh. Okay. Lagu Mariah Carey. Boleh. Gitu. Kita nak dengar gitu. High pitch gitu. Okay. 1, 2, 3. I give my all to have just one more night with you. I risk my life to feel your body next to mine, 'cause I can't go on living in the memories of a song. I give my all for your love. Sambung. Tonight. Tak pandai. Terima kasih kepada Cik Ashela dah nyanyi khas untuk Borak Tesipek. Bukan sekadar cantik, bukan sekadar pandai. Ratu cantik lagi, Ratu pandai menyanyi lagi. Multi talented. Gitu anak Sarawak, bangga. Gitu. Borneo gitu. Borneo gitu. Okey, kita dekat Borak Tesipek, kita ingin ucapkan selamat maju jaya lah kepada Cik Ashela. Semoga Cik Ashela berjaya dalam semua bidang yang Cik Ashela akan ceburi. Especially mana tahu jadi penyanyi kan. Kan, cita-cita dulu kan. Masa budak-budak. Tak salah meneruskan kalau ada bakat. Kan. Kita cuba. Terima kasih. Bertry. Okay, terima kasih Cik Ashela. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa dengan kita orang dalam Borak Tesipek.
Hai, hello. Hari ini Nurul sangat bertuah sebab dapat menemu bual salah seorang anak Sarawak yang fasih dan pakar dalam bidang videografer. Namun sebenarnya mendepani cabaran menjadi seorang juru foto atau juru video ni bukan kerja yang mudah. Lagi-lagi kita sekarang menghadapi pandemik COVID-19. Hai Danish. Hi, how are you? Dia dikatakan seorang yang belajar dalam bidang construction management. Betul tak Danish? Yes, Tapi betul. tiba-tiba pandai terjebak dalam bidang videografi. Boleh ceritakan sedikit cerita di sebalik itu? Kami Eh. sebenarnya nang minat dalam bidang videografi tu dari kami zaman sekolah lagi sebenarnya. Tapi after SPM dulu, I have this decision in my life where kami perlu decide whether kami mau pursue dalam filem ataupun kami mau pursue dalam bidang lain. And then when I give it a thought, and then parents kami pun ada macam cerita kami yang if kita nak sambung belajar dalam bidang yang kita dah fasih daripada kita sambung belajar dalam bidang yang kita belum tahu. So it's better that kita ambil something yang kita benar-benar macam si tahu apa-apa, so that lebih banyak ilmu yang kita terima dari sia. And at the same time kami pun dapat pola videografi kami belajar tu as a part-time thing. Kami dapat cari duit dari sia sambil kami belajar juga. So that's the main reason why kami choose bidang yang jauh menyimpang daripada apa yang kami minat. Jadi boleh dikatakan yang mendorong kita dalam bidang videografi adalah dari family pun juga. Dari family pun juga, daripada minat kami dari kecil juga, and also my circle of friends juga lah yang banyak support kami. Jadi siapa yang menginspirasikan kita dalam bidang videografi sebenarnya? Adakah kita ada minat siapa-siapa kah? Kami dulu mula-mula nang start benar-benar minat dalam bidang videografi tu bila kami first nangga video Genie Boy TV dari YouTube. Genie Boy TV tu nya start pula like short sketch, and then kami pun macam best juga mun kami pandai pula video macam tu. Then dari sialah kami start belajar, and kami temu banyak lagi lah idola lain. And bila kami start masuk ke dalam industri videografi tu pun kami banyak juga nemu orang yang kami nangga tinggi juga lah, sebab dia pun lebih experience and kira macam sanggup memberi tunjuk ajar dengan kami tentang industri, tentang cara editing, tentang videografi, benda-benda macam ni. So nak cakap specifically in real life, kami pun idola is actually seorang tu lah namanya Razi Karim, sebab dari dulu dia nang dah banyak je ngajar kami dari start sampai kami pindah ke stok lah, Kuching dulu. Bukan senang jadi seorang videografi tu ataupun video apa. Pernah ada momen-momen yang stres ni semasa edit ya? Banyak sebenarnya. Momen yang kami rasa a bit stressful is in terms of dari segi shooting lah, is communication dengan klien. That's the thing lah. Sometimes klien kita sit tune dengan kita, ataupun sometimes kita pun pendapat dengan klien kita pun sit sama. So meeting the mutual between kita dengan klien tak ya kadang-kadang susah lah. Kadang-kadang pandai berkelahi juga kadang-kadang. Tapi kami try to satisfy what my client really wants because their opinion is the main priority lah. And sometimes pun masa editing kami stress juga, sebab dulu awal-awal kami pun editing machine macam komputer maxi berapa, laptop maxi berapa, sebab masa saya belum ada budget mau beli laptop yang okey lah pakai editing. Yalah, seperti kita tahu equipmentnya, barang equipmentnya untuk bidang tu bukanlah sesuatu yang murah. Bagaimana pula contohnya Nurul tu berminat untuk dalam bidang tu tapi simpanan yang mencukupi. Adakah Nurul masih boleh meneruskan minat tu? Sebenarnya nak daripada tentang macam teknologi kita ni tu lah, kita dah ada banyak smartphone
that is available dengan kita and very affordable juga. Smartphone kita punya dah banyak offer like high quality untuk capture video apa semua, dah ada like frame rates-nya pun tinggi. So senang bagi kita untuk mun kita berminat lah as a beginner, kita boleh belajar daripada phone kita juga. Kita boleh belajar shoot pakai phone, kita boleh belajar edit sekali pun pakai phone juga. So nak padah susah kasih, if kita sila budget sih juga lah. Sebab kita boleh je record dengan handphone kita ni tu. Okey, jadi boleh kongsikan kepada kami orang apa equipment yang first Danish beli dulu? Yang first beli dulu, kami ingat lagi dengan kawan kami bila kami orang dah start pola wedding lah dulu. Is that kami akan shoot pakai handphone aja. Shoot wedding orang pakai handphone. And then kami kumpul duit dengan kawan kami beli stabilizer pakai handphone. Yeah, my first equipment lah. First ever equipment. Jadi macam ni kita orang berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 tu, macam ni community dalam bidang videografi tu, macam ni kita orang menghadapi situasi right now. So far kini tu disebabkan PKPB pun alhamdulillah kami orang pun job pun mula stabil sikit lah compare dengan dulu. Where dulu kami orang langsung dah cut off, seda job, seda apa. So yang affected the most is actually sidak freelancer lah. Sidak yang bukan dalam production apa-apa, yang bekerja solely on their self saja. And kini tu pun macam wedding dah dibenarkan, ada company dah start mau advertise dia pun produk balik dan memerlukan videographer. So slowly kami boleh padah yang kini tu videographers kat luar Asia pun dah start balance balik lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi boleh beri tips kepada kami orang yang baru nak start ingin menjadi seorang videografi tu. Okay, tips kami is that kita perlu rajin explore. Rajin explore in terms of macam kadang-kadang tu kami nampak bila orang mau start pola videografi tu nak start minat balik. Dan yang mesti minat sebab dia nangga video di pola oleh orang. So sometimes kita dimpun pun perlu explore juga macam ni dan yang sebenarnya macam ni videographer ataupun idola nyetek pola video macamnya kita boleh belajar dari mainly dari YouTube ataupun banyak-banyak kelas online, semua is available kini tu untuk kita belajar in terms of videography lah. Sebab even kami si pernah ada proper kelas ke apa untuk belajar dalam bidang tu. Semuanya kami belajar daripada YouTube, kami belajar daripada orang kami jumpa dalam industri. Kami belajar juga daripada kawan-kawan kami yang even kini tu dan dia pun dah alhamdulillah dah berjaya juga dalam bidang tu. So that's my main tip lah kepada siapa-siapa luar yang berminat mau jadi videographer. Boleh sih ada kita seorang yang dah hebat dalam videografi. Sik juga lah. Sik juga belum sampai ke level lagi. Kekurangannya kami kini tu kami sudah team yang proper team dekat situ sebab lagi pun kami lah Shahlam tu kami di Semenanjung and susah untuk kami to build up a team especially masa COVID tu. So kami rasa ialah kekurangan Malaysia untuk build my own production team dekat situ. Memang berjinak-jinak dalam videografi tu di Sinun, di Semenanjung. Pada mulanya kami berjinak di Kuching lah, di Siar kami start belajar dengan banyak orang tapi lepas kami belajar di Shahlam tu kami realise yang ada juga opportunity yang dibuka and senang untuk kami try to approach a lot of people juga lah. So, and kami pun start fokus kami pun fokus kepada macam pola wedding ke pola produk ke apa sebab
right now kami fokus dengan konten kami dimpun dalam YouTube where kami dah start mengajar orang based on tutorials, macam mana nak buat video, editing and so on. Interesting. Jadi apa next plan kita Danish dalam bidang tu? Next plan kami try to focus my contents dalam YouTube sebab right now pun YouTube is offering a lot of opportunities kepada orang-orang macam kami lah. And dari siapa pun kami dapat peluang sebab COVID kami dapat peluang untuk ajar lebih banyak audience yang berminat dalam videografi tu. Jadi terima kasih Danish kerana sudi bertemu bual dalam maya dengan Borak Teh Sipeng. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. InsyaAllah boleh. Terima kasih. Assalamualaikum, kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng. Macam yang anda saksikan sekarang ini, Gas bersama dengan seorang penyanyi terkenal tanah air kita, Faizal Tahir. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Apa? Khabar baik. Macam mana pandemik ni, okey tak? Ada ganggu aktiviti abang? Saya terkenal ke? Tadi Gas cakap terkenal. Tak tahu pula saya terkenal. Ya, terkenal. Kalau kita lihat lagu Empat Dara 2020 baru saja 5 hari dipertontonkan di YouTube dan raih hampir 3 juta bang. Banyak tu. Pilih bias mana satu, lain rezeki, lain laku, lain pinggan, lain waktu. Alhamdulillah. Itu sebab ni juga tu dia penangan apa ni Eli Mazlin. Ada orang datang. Eli Mazlin dengan Zizi Kirana juga tu. Sebab ada diorang juga tu jadi macam tu kan. Alah, ada abang jugalah dalam tu. Sebab Saya tumpang glamour je. Tumpang lalu. kalau Tumpang lalu kita tu tiba-tiba orang teruna pula kat situ. Teruna ke? kalau kita imbau balik 12 tahun yang lalu untuk satu rancangan di televisyen ni, masa tu abang masih muda lagi, masih rock lah lagi masa tu. Pernah mendendangkan lagu Empat Dara ni juga. Empat dara duduk di tepi sungai, duduk mencerat si ketaklatan. Jadi adakah lagu ini dibuat bang disebabkan abang menyahut cabaran Empat Dara Challenge ni ataupun macam mana? Cerita sikit bang. Okey, sebenarnya kan ramai juga yang orang bila saya tengok macam dekat artikel surat khabar ke apa semua orang cakap Faizal Tahir dengan Zizi Kirana sahut cabaran Kak Eli. Okey, masa saya dapat idea nak buat lagu tu tak ada pula terfikir pasal nak menyahut cabaran tu, tapi apa yang saya terfikir masa tu kenapa saya dapat idea nak buat balik lagu ni version 2020 ni adalah sebab saya sedar yang Kak Lina Pompom ni dia dapat menarik minat dan perhatian generasi muda, generasi baru ni yang tak pernah dengar pun pasal lagu ni, yang tak tahu pun pasal lagu ni. Yang tahu ni lagu ni selalunya orang lama-lama kan, mak bapak kita apa semua. So saya rasa ini satu peluang yang baik untuk menunjukkan kepada generasi muda yang lagu-lagu lama juga ada yang apa orang kata boleh dilayan zaman ni dengan arrangement baru yang baik apa semua dengan message yang baik. Itu je sebenarnya, bukan menyahut challenge tu sangat, tapi bila dia sebut macam tu betul lah juga dalam orang kata apa secara tak sengaja dia menyahut cabaran tu lah kan. Adakah ini juga merupakan salah satu orang kata idea yang tiba-tiba tercetus disebabkan pandemik COVID-19 juga? Rasanya tak ada kena-mengena sangat lah dengan pandemik COVID-19 tu. Ini apa berkaitan muzik video tu kan, sebab guna green screen apa semua kan. Adalah ramai orang cakap itu. Tapi itulah menunjukkan yang sebenarnya kalau kita ada benda, saya selalu cakap benda baik kita share kan, barang baik kita share. So kalau ada barang baik tu kita nak share dengan orang, kita tak boleh cari alasan lah. So yelah memang sekarang nak keluar susah, nak shooting muzik video, orang kata macam-macam benda nak buat susah kan. Tapi kita macam kita punya bidang kerja guys, kita bidang entertainment ni kita boleh guna teknologi. So kita tak ada alasan. Macam sekarang ni, dulu kalau nak interview macam ni nak kena tunggu saya pergi sana ke apa kan. Sekarang boleh guna video conferencing je.
Gas dengan interview Faizal Tahir guna secara maya je. Inilah hikmah COVID-19 yang orang kata asyik-asyik fikir bila lah COVID ni nak habis kan. Tapi Gas, kita tak fikir bila COVID ni habis, kita kena kreatif dan tengok sekarang Gas dapat interview Faizal Tahir dan cakap mengenai Faizal Tahir ni, lagu viral beliau sekarang adalah 4 Dara 2020. Nak tanya dekat hujung lagu tu, kredit dia macam make up sepupu sendirilah, penolong pengarah tak jumpa lah, pengarah dia. Kalau korang nak tahu, aku tak suka orang mengarah aku. Apa ni bang? Cerita sikit. Okey. Saya ingat masa kita orang nak buat ending credit tu, baru habis confirm editing untuk video tu. Okey, baru confirm editing untuk video tu dah habis. So kita orang nak buat ending credit tu dan saya dengan editor dengan pengarah saya pun duduk situ. Saya rasa ini satu lagu yang boleh digunakan peluang. Lagu ni dia lebih berunsur humor apa semua, tapi ada unsur nasihat apa semua kan. Dia santai, dia tak serius sangat apa semua. So saya rasa ini satu je muzik video saya boleh buat macam ni. Saya rasa kalau muzik video lain saya buat macam ni memang orang kata saya gila kot. So lagu tu kena, ending credit tu kena dengan suasana lagu tu kan apa semua kan. So bagi sedikit hiburan lah, asyik serius je. Lagi-lagi tengah COVID ni ramai orang stres bro. So kita nak bagi orang happy je bro sebenarnya. Dia orang tak kecil hati ke letak nama macam tu? Tak, itu saya yang minta letak macam tu sebab pengarah dekat sebelah saya masa tu. Dia okey dia okey sebab lagu yang video ni adalah juga pengarah dia. So bila saya cakap tu dia pun okey. Kan? Dia suka idea tu. Ada satu lagu abang yang lagu Let's Do The Pocho Pocho. Lagu tajuk dia Sumandak kan? Sumandak. Kalau abang dapat lagu Semenanjung sudah, Sabah sudah, Sarawak bila pula bang? Kita ada Sumandak dalam bahasa Sarawak ni, dalam bahasa Iban dia Induk, dalam bahasa Melanau dia Mero. Bila lagi nak buat lagu bahasa Sarawak ni? InsyaAllah. Itulah bila Gas sebut tu pun baru saya sedar sebenarnya, sebab saya dalam tempoh kerja saya 14 tahun lah alhamdulillah Gas dalam industri muzik ni. Sekarang ni saya lebih nak, kalau nak buat apa-apa tu lebih nak menyatukan orang, nak nampakkan kelebihan dan keunikan Malaysia kalau perasan kan. So okey, Sabah dah, insyaAllah. Sarawak saya kena cari satu benda yang baik untuk diceritakan tentang Sarawak ni. Kan sebab macam saya cakap tadi, barang baik, bila ada barang baik baru kita nak share apa semua kan. So dia kena ada momen dia guys. Dia kena momen. Tapi saya rasa lagu saya tu akan datang insyaAllah. Jangan risau. Tulisan tu Sarawak. Okey bang, kita cakap mengenai orang kata kena buat benda baik ni, abang ada satu organisasi komuniti I Am Faith Man kan. Jadi kalau sebelum ni fokus untuk membantu golongan di Syria, dan sekarang kalau kita lihat abang juga aktif membantu mangsa COVID-19. Boleh tak abang ceritakan kolaborasi I Am Faith Man ni dengan My Fun Action? Okey. Alhamdulillah baru-baru ni I Am Faith Man, organisasi di bawah apa orang kata naungan saya lah, I Am Faith Man dan juga My Fund Action ada buat satu kempen iaitu rezeki umat untuk mangsa-mangsa COVID-19 khususnya di Sabah. Sebab kita tahu Sabah sebenarnya keadaan dia agak teruk, tapi sekarang ni sebenarnya Semenanjung pun teruk sebenarnya. So pada saya ini semua peluang untuk kita buat benda-benda yang sebelum ni kita tak boleh nak buat bro. Kan bukan selalu kita dapat keadaan macam ni. So orang kata benda macam ni kita kena ambil peluang. Macam saya cakap tadi lah, benda baik kita share kan. So mana yang tak affected tu kalau tak boleh nak orang kata sumbang secara duit apa semua, ada je cara lain sekarang bro, dengan social media semua macam apa yang Raz buat sekarang kan, through YouTube. Tanya pasal soalan ni, itu pahala Raz tu, tanya benda ni kan, so dah dapat pahala. Senang benda ni. So kalau tak dapat bagi duit, kita share melalui social media apa semua. And alhamdulillah sebenarnya bukan kami sahaja yang buat. Kalau tengok banyak organisasi yang banyak dari sebelah sini, even artis-artis lain macam Miss Nina, Noh Saleh, semua banyak membantu. Jadi bang, kita nak tahu juga sisi macam mana abang boleh macam pastikan peminat-peminat abang kekal relevan and grow all together dengan abang. Sebab kalau kita lihat di Sarawak, kita ada bidang wanita terunggul, nama dia Hajah Sabanul Marikan, sehingga beliau sekarang ini sudah squad senior lah, veteran, tetapi peminat sentiasa mengikuti perkembangan beliau. Jadi apa yang abang praktikan untuk buat peminat-peminat abang sentiasa grow all together with you bang? Okay, basically apa Raz nak tanya tu macam mana nak kekal relevan lah kan, faham kan?
Macam mana kita nak relevan? Sebenarnya jawapan saya paling senang je guys. Saya anak ramai, saya anak 6 orang. So kalau apa yang saya buat tak dapat menarik perhatian anak saya, ada lagi orang datang macam hari raya pula hari ni punya loceng. Sorry. So macam saya anak ramai. So kalau saya buat sesuatu dan tak dapat menarik perhatian anak saya, maknanya dia tak bagus lah. Saya gagal lah. Saya gagal lah. Saya tak sukses lah macam tu. Sebab kita kena ingat macam saya ni, umur dan macam ni apa semua, kita punya role, kita punya peranan dalam komuniti akan terus berubah guys. So kita nak the next generasi ni bawa benda yang baik ke depan untuk diorang. Kan? So pada saya kita kalau nak buat sesuatu tu dengan efektif, kita kena, especially nak industri hiburan kena pandai tarik generasi yang baru lah, generasi muda. Sebab macam contoh kata, kalau saya buat satu lagu tu ada message yang penting nak disampaikan, nak mengajar orang tua macam saya ni kadang-kadang susah. Orang kata dah tua kan, so macam apa, melentur, apa selalu kita punya peribahasa apa guys? Melentur Biar dari rembungnya. Ya betul. So kalau kita nak sampaikan benda baik, kita nak generasi lepas kita ni baik, boleh menguruskan hidup mereka dengan baik apa semua, menjadi orang yang baik, dan kita kena target generasi tu lah pada saya. Sebab tu kalau saya buat apa-apa, saya akan lebih memikirkan benda tu senang dihadam. Sebab orang generasi muda ni dia tak boleh bagi banyak-banyak sangat. Dia susah nak hadam, macam perut kita kan. Nak makan, nak penghadapan baik, makanan pun kena bagus lah. Okay bang, sebab kalau di Sarawak lah, especially sebab sekarang kita di TVS kan Sarawak, ramai sebenarnya peminat abang ni. Jadi Alhamdulillah. abang, kalau mungkin mereka nak jadi berjaya seperti abang, mungkin mereka tertanya-tanya bang, adakah mereka perlu jadi seperti apa yang market nak, ataupun mereka boleh sahaja tunjukkan potensi yang mereka ada? Tunjuk potensi itu satu benda. Kita semua tahu kalau kita nak berjaya kena tunjuk potensi. Tapi kadang-kadang benda-benda yang lain tu yang kita lupa. Salah satu benda yang mungkin saya juga nak ingatkan diri saya, yang saya suka buat, kita kena selalu suka buka pintu untuk orang lain. Bro, kita kena selalu buka pintu untuk orang lain, bagi peluang untuk orang lain. Sebab bila kita bagi peluang ke orang lain, peluang kita juga akan terbuka untuk benda lain. Kan? So orang ni akan cakap benda-benda yang baik pasal kita, apa benda semua. Itulah kita punya kunci pada kejayaan. Kita banyak support orang-orang baru, banyak support golongan muda. At the same time orang lama pun kita support. So sebenarnya kunci dia senang je bro. Kita support each other bro. Memang akan berjaya. Sebab semua orang dia punya kelebihan masing-masing, tak ada orang yang sama. So bila kita buka pintu untuk orang lain, kita mudah terbuka minda untuk terima benda yang baru, tapi of course kena benda yang baik lah kan. So itu yang akan drive kita forward bro. Itulah perkongsian dalam Borak Taxi Peng hari ini. Selain dapat congkel sedikit mengenai lagu 4 Dara 2020, kita dapat juga congkel digging sikit pasal apa yang Faizal Tahir pegang dalam kehidupan beliau, iaitu sentiasa share dengan orang, buka jalan untuk orang. InsyaAllah Tuhan akan buka jalan untuk kita. Abang, sebelum kita akhiri perbualan kita secara maya ni bang, boleh tak share tips sikit? Macam mana sebenarnya abang jaga suara abang kan? Kena tidur minum air asam Jawa ke? Macam bagilah sikit tips bang. Bro, engkau dengan orang lain akan frust sangat dengan jawapan aku sebab aku tak jaga suara sebenarnya. Tapi itu aku tak jaga suara, tapi itu tak bagus lah. Itu tak bagus lah. Tapi bila bila ada hari-hari tertentu yang memang nak kena nyanyi apa semua, sebenarnya untuk aku to be honest bro, tidur memang kena sangat cukup. Memang kena cukup. Air masak itu yang kita selalu dengar kan. Itu dua benda paling penting. Sebab tidur tu is for our energy. Nak menyanyi guna energy. And air ni adalah untuk bagi kita punya badan dan tekak selalu moist. Itu sahaja dua benda ni lah yang aku sangat jaga. Gas bangun pagi bang, kena pakai 5 alarm clock baru bangun. Kena beli 115 baru bangun. Okey bang, boleh tak belanja sikit? Last cakap Sarawak sikit. Boleh belanja sikit bang? Kami sih berapa pandai kelakar Sarawak ni bro. Abang follow kami lah. Kami Nang Suka TVS. 1, 2, 3. Kami Nang Suka TVS. Terima kasih atas perbualan maya bersama dengan kami dalam Borak Taxi Peng hari ini. Abang pernah minum lepak-lepak Taxi Peng kat Sarawak? Pernah? Tak pernah bro, tapi sangat rindu lah. Kali terakhir pergi Kuching, Allah, 2019 lah. Ada pergi lah, 2019 aku. Lama sangat, setahun lebih dah tu tak pergi. Bila COVID-19 dah reda semua, kita jumpa dekat Kuching. Mana-mana lah dekat Sarawak,
kita lepak minum teh sipeng. Okey bang? InsyaAllah saya tunggu. Amin. Amin. Thank you Faizal Tahir. Baik, kepada anda di rumah, terus setia bersama kami dalam Borak Teh Sipeng.